Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita akan berlintas langsung dalam forum bicara harakah yang kita akan membicarakan berkenaan tentang kartel daging haram, di mana silapnya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita ada dua orang tetamu undangan yang sama-sama bakal mengupas secara mendalam berkenaan dengan tajuk kartel daging haram ini. Yang pertama kita ada panel yang pertama, kita ada Yang Berhormat Senator Ustaz Idris Ahmad, merupakan Naib Presiden PAS, ahli Dewan Negara. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khair. Yang kedua kita ada Datuk Nazim Johan, merupakan Pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Assalamualaikum. Selamat datang Datuk ke harakah. Baik, alhamdulillah baru-baru ini kita digemparkan dengan satu isu yang besar yang melanda umat Islam berkenaan tentang kartel daging haram yang melibatkan pemakanan kita. Jadi tanpa membuang masa, untuk soalan yang pertama kita ingin bertanya kepada Ustaz Idris Ahmad, apakah pandangan PAS berkenaan tentang isu kartel daging haram baru-baru ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya kasihi saudara moderator kita, handsome one, baru mencipta nama di alam bukan maya, alam nampak lah. Yang saya kasihi lagi saya hormati Datuk Nazim selaku pengurusi kepada Persatuan Pengguna Islam. Alhamdulillah, Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, selalu saya duk dengar dia di dalam corong-corong radio saja. Saya minat, saya duk sangka dia orang Pahang, rupanya dia orang kampung saya juga. Tidak jauh dengan rumah saya Bukit Gantang, dia Bendang Panjang, Kuala Kangsar, lebih kurang dalam 30 km lah. Tapi dia ni, Datuk ni memang pure cakap Perak. Saya kampung saya pula cakap petani. Cakap petani, kampung saya cakap petani. Pasal petani ya? Situ banyak kelompok macam petani sikit lah. Cuma saya bersekolah di Alostar, banyak di Kedah, banyak tu dia saya boleh banyak utara sikit lah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, berkenaan dengan persoalan yang ditanya tadi, apa pandangan PAS mengenai isu kartel daging haram ini, maka ini pada pandangan PAS, ini adalah merupakan satu kes yang serius, kerana ia melibatkan soal makanan. Kerana di dalam Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, naklah kamu makan dengan apa yang ada di atas muka bumi ini, halalan tayyiba, perkara yang halal lagi baik. Setiap yang halal itu confirm baik, confirm baik. Kadang-kadang orang duk panggil tentang, dan setiap yang halal itu berzat. Dan setiap yang halal itu ialah merupakan perkara yang memenuhi dengan dari segi pertumbuhan biologi kita sendiri. Maka dengan sebab itu, dalam hal yang membabitkan soal kita bicara hari ini ialah berkenaan dengan kartel daging. Kartel daging ini bukan, ada orang faham juga macam di belah orang panggil apa, daging ketitil ni apa? Daging hak nombor 2 yang selalu duk buat orang Melaka dekat saya. Til-til kan? Til-til lah. Kadang ada juga orang dia kata, ada yang sebut ni, masalah apa ni ustaz ni,
daging ni. Memang dia tanya tadi, memang dia ingat kata-kata ni benda baru kan. Bahasa-bahasa moden lah. Orang kampung saya pun tak tahu bahasa tu, orang kampung kan. Jadi mungkin kadang-kadang orang sebut tentang kata-kata dia ingat daging nombor 2 kalau kan. Nak sebutnya kartel ni bukan daging. Kartel ni ialah satu puak yang kumpulan yang melakukan satu tindakan yang kita anggap sebagai satu penjenayah yang besar kepada umat Islam khususnya dan juga rakyat. Termasuklah orang-orang dari kalangan bukan Islam. Kerana daging ini melibatkan soal bukan saja kita katakan hal yang berhubung kait dengan soal macam orang Islam. Dan tentulah kita tidak boleh makan benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Sebab tu Allah Taala sebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyatakan bahawasanya diharamkan atas kamu itu hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kamu itu ialah bangkai. Bangkai. Pasal apa Islam dia nak satu perkara itu mesti disembelih. Artinya sebab apa dia perlu sembelih? Sembelih pula bukan semata-mata sembelih. Dia mesti putus urat marih dia. Supaya dari segi kesihatannya kita tengok darah tu dapat mengeluarkan habis, darah tak elok daripada badan tu terkeluar. Ini telahan juga apabila timbulnya isu daging haram ni, tuan-tuan dan penonton-penonton semua, dia bukan soal berkenaan dengan satu, ialah kita sebut tadi, kerana dari segi sudut penyembelihan tidak halal atau tidak satu hal. Yang keduanya ialah yang melibatkan soal hari ini percampuran daging-daging yang haram termasuk babi yang dicampur sekali satu tempat, seperti mana yang telah dioperasi oleh pihak Makis yang telah pun mereka merampas. Ini isu dia. Ini isu yang kita katakan tadi, perkara-perkara seperti begini. Dan yang keduanya yang dikatakan, hal yang dikatakan kata daging haram ini ialah kita apabila nak masuk ke negara kita ini mesti melalui proses yang nanti ada soalan nanti berkenaan dengan proses pensijilan halal. Pensijilan halal. Dan sudah tentu bila nak dapat pensijilan halal ini, dia mesti ada di segi SOP dia mesti ada lakukan satu perkara-perkara ni, baru dia melayakkan dapat benda ni. Ini syarikat ni tak dapat. Jadi syarikat ni lah yang menimbulkan polemik yang ada pada hari ini. Dan kita memanglah kita marah sangat kerana apa? Dalam soal benda-benda yang kita sebut benda-benda haram ni, ya, memang dari segi sudut fiqh sebenarnya kita tak berdosa. Segi makan, kita tak berdosa makan. Kita tak tahu. Pasal dalam kaedah Islam pakai nahkum bizawahir. Wallahi yatawallas sarair. Kita hukum hak luar. Hak dalam itu Allah Subhanahu Wa Taala punya hukuman. Kita tak, itu bukan tanggungjawab. Yang berdosanya ialah apa orang yang melakukan benda seperti begini. Sebab tu tajuk yang dibincang pada malam, tajuk yang begitu dekat dengan hati rakyat, dan saya ucap terima kasih kepada pihak Arakah yang telah menjemput kami berdua, dan terutama yang saya hormati, orang yang saya hormatnya ialah orang yang memperjuangkan soal hak pengguna di Malaysia ni, Datuk Nazim. Mungkin banyak isu-isu yang membabitkan dan dia lebih dekat dalam isu ni. Terima kasih kepada saudara moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan awal daripada YB Senator Ustaz berkenaan tentang pendirian PAS terhadap isu kartel haram ini. Jadi kepada Datuk Nazim Johan sebagai pengerusi PPIM, boleh Datuk jelaskan secara terperinci apa yang berlaku di sebalik isu daging ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara handsome kita mengerusikan majlis kita hari ini, dan saya kasihi YB kita pun handsome juga walaupun lebih tua sikit. Jadi masih laku. Jadi terima kasih kerana memanggil, yang mana memberi kita peluang berkongsi pengalaman ataupun cerita cerita makanan atau daging yang tidak halal ni sebenarnya bukan cerita baru. Dan sebelum ni YB ada juga beberapa kali telah meletup
cerita ni di Tanjung Manis, di beberapa tempat lain. Dalam peristiwa kali ini tu, kita alhamdulillah kita mendapat maklumat daripada orang yang ada di situ, yang berurusan di situ, yang ini bermulanya di Pelabuhan Kelang. Dan cerita di Pelabuhan Kelang ini bermula dengan kemasukan daging yang tidak boleh masuk ke negara ini. Dia ada daging boleh masuk, ada daging tak boleh masuk. Kalau dia tidak diproses, maknanya tidak melalui proses halal JAKIM, dia tak boleh masuk. Tapi dia boleh masuk sini kalau dia nak re-export balik. Mana ada undang-undang membenarkan dia ni di-re-export balik untuk mungkin hantar ke China ke Australia ke mana-mana. Jadi dia ada bagi peluang buat duit kat sini. Tapi dalam konteks ini, apa yang terjadi bila barang tu dimasuk ke free trade zone, dekat situ dia buat kerja. Dia orang buat kerja, dia pecahkan bab tu, dia orang daripada sijil daripada Bolivia ditukar yang tiruan daripada Australia. Dia keluar yang daripada Australia, chop Australia, halal, whatever. Jadi benda ini bila dah tukar chop, dia dah boleh, dia sebenarnya dah boleh masuk pasaran dah. Sebenarnya kita kat sini kalau nak ikutkan, dia dah ada proses kemasukan. Kalau nak ikutkan memang tak boleh masuk. Tapi dia buat benda ini, dia memang ada pakatannya, dekat situ pun ada dia boleh keluar. Rupanya patut tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar daripada free trade zone itu. Tapi oleh kerana ada melibatkan bayaran, jadi lori tu boleh keluar daripada situ dengan bayaran sikit je tuan. Bayaran kita yang kita ikut siasatan kita dalam 150-200 je. Satu lori. Lori-lori kecil tu. Dan lori kecil ini yang patutnya tidak boleh masuk dan pergilah ke Kedah, ke Perak pun pergi. Jadi kita terdedah lah. Dan benda ini bila dibawa ke sebenarnya Pasar Borong pun kita cuba cari itu YB di Pasar Borong. Rupa di Pasar Borong dulu, tak tahu sekarang ni, masa ini 2 bulan dulu, boleh beli daging-daging ini yang tak ada cop pun ada. Yang tak ada cop, hanya ada brand aja. Dia tak ada barcode, tak ada apa. Jadi ini yang kita khawatiri bila ia masuk ke pasaran dan dia mungkin jual murah sikit. Orang kita kadang-kadang pantang sikit tengok murah ni. Murah enak. Murah senang perolehi. Jadi ini yang kita khawatiri dah telah masuk ke dalam pasaran. Dan juga kita dimaklumkan ada kilang-kilang tertentu yang besar pun telah terbeli. Pasal nama syarikat pun nama lebih kurang ada kat belakang nama Iman lagi. Jadi kita pun, kalau kita pun datang kepada kita, ni dah tentu orang Islam punya, dah cop pun halal, dah cop daripada Australia ada sijil lagi, nama pun Iman pula. Mula jadi itulah yang itu terjadi. Lepas tu bila benda ni meletup, kita bawa ke mana-mana lah, kita bawa minta siasatan. Meletup pula satu lagi tangkapan dia buat di Johor. Tapi dengar-dengarnya ada lagi tangkapan yang akan ada lah. Jadi benda ni meluas dan kita takutlah kita makan. Kita elok nak makan dulu satu masa, tak tahulah tuan ada lalui atau tidak. Saya ni kira macam hero sikit. Tak makan kerbau. Orang kalau kansa ni mana kerbau? Pasal kerbau ni nampak besar, saya jadi macam takut je, tak jadi nak makan lah. Jadi sampai umur saya 18-19 tahun pun saya memang aku tak makan kerbau. Kalau pergi kenduri kerbau tak makan. Masya-Allah. Pasal kita macam garang sikit kerbau tu kan. Lepas tu lama-lama kita makan daging-daging, kita makan daging daripada India, kita makan lah. Rupanya daging daripada India tu bukannya lembu. Itulah kerbau. Jadi maknanya sebagai pengguna, kita ni kalau kan kat kedai kan ditulis daging lembu itu yang kalau daripada India memanglah kerbau. Jadi itulah yang kita lalui, kita pun terdedah. Jadi makanlah. Makan sampai kenyang, makan daging kerbau yang kita tak makan. Jadi itulah pengguna, maknanya pengguna memang nak, contohnya nak makan sesuatu dapat yang lain. Itulah pengguna yang biasa je kena tipu. Dan penipuan terhadap pengguna ni YB, ini kita nak mengadu ni. Pasal wakil rakyat ni, dia boleh bawa isu ni. Dia sebenarnya banyak perkara-perkara yang pengguna ini, dia berasa dia pengguna, tapi sebenarnya dia diperguna. Jadi dalam konteks itu kita tengok ya,
Hospital pun tipu, kata operate 30,000 naik sampai dekat 100,000 contohnya. Lepas tu insurans pula claim. Telco patut incas sikit, cah banyak. Kita pun tak tahu. Bank pun macam tu juga. Tiba-tiba bayaran dia ambil keluar duit. Ini saja nak share sikit ni pasal ada peluang pertama kali dan jumpa YB. Kita nak mengadu. InsyaAllah. Jadi pergi ke bank pun, ada kawan saya tu, dia masuk duit dia 500,000. Ini lari sikit lah YB, minta maaf. Tak apa. Dia masuk 500,000, ada orang bayar dia. Lepas tu orang tu report pada polis pasal dia tak setuju nak bayar. Dia tarik balik. Duit dia dah check kat televisyen, dah keluar 500,000. Dah ada kredit 500,000. Lepas tu dia okey lah. Tengok esok bank transfer balik keluar. Jadi baki 500,000 tu ditransfer balik. Jadi sebenarnya tak boleh. Mana boleh duit dah masuk dalam akaun. Tapi oleh kerana dia menjalankan bank, dia buat kerja dia je, dia suka. Dan bila bawa kes ke mahkamah, sampai bawa ke kes mahkamah rayuan, rupanya ada dah masa kita, macam contoh UIB buka akaun kan. Rupanya ada kat mana-mana ditulis saya dengan ini membenarkan pihak bank buat apa saja, apa saja. Jadi tak usah nak claim lah, pasal kita dah benarkan. Jadi dalam konteks ini juga, kita ni lah kes-kes daging ini yang menyebabkan kita macam tertipu lah. Makan sedap je. Yang paling tak tahan sekali makan ekor yang sedap. Rupanya kita ingat memang musim ni mungkin ekor atau kedai tu mungkin ekor, rupanya bukan ekor lembu, ekor kangaroo. Jadi itu antara lah permulaan cerita. Jadi gitulah dianya. Baik, terima kasih. Permulaan daripada kedua-dua panel. Kepada para penonton Bicara Harakah, jangan lupa untuk like, share kita punya live pada malam ni, supaya seluruh kita kata orang di yang melayari harakah ini dapat melihat secara langsung penerangan berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi kita kembali kepada YB Ustaz Idris Ahmad. Baru-baru ni Ustaz pun berbahas di Dewan Negara berkenaan dengan isu ni. Ada satu usul. Jadi soalan daripada saya, apakah inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan bagi menangani isu yang dikatakan daripada 2014 tadi tu? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada saudara moderator. Jadi berkenaan dengan tindakan yang kerajaan buat, kalau ikut report hari ini ada satu pendakwaan terhadap satu syarikat yang menyalahgunakan label halal. Malahan kalau disebut di dalam parlimen semalam ketika menggulung satu usul yang dibawa oleh Senator Ustazah Asma semalam, dan saya juga turut berbahas berkenaan menyokong usul tersebut dan dijawab oleh Timbalan Menteri KPDNK Datuk Rasul Wahid. Beliau telah menjelaskan memang ada bentuk pendakwaan yang ada pada hari ini untuk didakwa satu syarikat yang menyalahgunakan benda gitu, label haram. Dia ni bukan syarikat yang import ni, dia adalah merupakan orang yang dapat tu dia nak gunakan dia package, dia packaging elok-elok, dia taruhkan senarai nama yang syarikat yang mendapat pitirapan halal daripada pihak berkuasa. Ni jahat. Ni sebenarnya saya setujulah dengan Tok Ki, termasuklah juga kes copyright. Ya, kita tahu tu. Copyright. Naya tak pasal-pasal. Tapi copyright ni moga Datuk Haji Ismail ni orang baik. Dia ni bukan jenis orang tak apalah, dia kata dia jenis warok gitu. Orang tiru, sebab tu kadang-kadang kalau kita rasa kopi ready dekat kedai berbeza dengan betul, saya pun yang betul tu bila dengar jadi tiruan, alamak, kita duk minum, kita pun betul. jadi serba salah. Ya. Macam sebut tadi lah, kedai ni dia akan nak ambil murah. Betul. Kualiti tak ada. Ni kita punya rakyat Malaysia ni style betul lah. Itu yang kita nak kena educate balik lah. Minyak dia selalu pakai recycle, dia nak pakai murah. Ni benda-benda seperti begitu yang perlu kita dapat. Pertamanya tadi tindakan yang kita harapkan bukan saja tindakan yang perlu dibuat, dan kita harapkan supaya yang keduanya pihak berkuasa mesti mengadakan satu bentuk enforcement yang kuat. Terutama termasuklah juga dia sekarang ni macam saya buka satu industri. Okay, saya nak dapat satu pitirapan halal, kita katakan. Saya ikutlah everything SOP sebagainya. Mungkin pada hari
Toki sebagai orang yang untuk nak dapat daripada sijil halal ni okey, cukup semua. Untuk masa minta Hari tu je. Lepas tu kita tengok macam-macam. Betul. Yang didedahkan kita tengok macam hak mimi, kuotiao yang kononnya dapat halal. Bila pergi buat spot check kita tengok lang keadaannya kotor sebagainya, atas lantai kita tengok dengan binatang khinzir pun duduk aduk sebagainya. Dia dapat halal. Jadi benda-benda seperti begini benda yang kena difikirkan oleh pihak kerajaan. Selain daripada kita nak educate orang, enforcement ni kena. Mungkin kita boleh gunakan rela dan sebagainya. Itu something lah, mana benda-benda yang bentuk yang boleh membuatkan berikan satu authorize untuk boleh ambil tindakan terhadap mereka yang telah pun melanggar dari segi SOP yang telah pun kerajaan luluskan. Ini perkara-perkara yang perlu diambil tindakan. Jadi kita kadang lemah sangat. Dan yang menjadi inayahnya ialah orang panggil apa? Pengguna. Sebab tu kita tengok, saya kadang-kadang kita pergi makan, kalau kita pergi beli, kalau kita pergi dekat luar negara, kadang-kadang barang-barang dalam tin dia lebih confident. Pasal dia kalau dia sebut betul, ni dia sebut. Pasal dia dalam perbicaraan mahkamah pun, consuming is right. Dia always. Ini yang orang takut dengan dia. Sebab tu dia tak berani. Di kita hari ni kita tengok kadang-kadang hak yang benar expired date masih ada lagi sebagainya. Benda yang mungkin negara-negara bangun ni mungkin pemikiran dia macam tu lah. Maju sikit. Jadi benda-benda seperti begitu kita harapkan bahawa pihak kerajaan ni kena pandang serius. Dan termasuklah di kalangan pihak persatuan pengguna ni dan sebagainya yang masyarakat sivil ni mesti diberikan satu orang kata galakkan kerjasama yang baik dengan macam kita punya PI ni bukan orang yang kerja non-profit body ni. Bekerja dengan cara sukarela. Patutnya kerajaan kena berikan satu inisiatif. Itu saya setuju. Jadi satu insentif. Dan saya cukup berminat sebenarnya. Minat dengan tindakan-tindakan yang dibuat oleh pihak termasuklah macam CAP sendiri macam kan. Di alam sahabat alam sekitar. Ini kumpulan-kumpulan yang kerajaan kena appreciate terhadap kerja buat mereka. Mereka kerja sukarela. Kerana mereka ni untuk kebaikan kita. Apabila kita nak bercakap bab itu, maknanya kerajaan perlu mengubahlah minda. Jangan anggap kadang-kadang bila kritikkan daripada NGO ni anggap ni suara membangkang. Tak betul tu. Tapi itu kena terima kasih banyak tu. Pasal itu kita kadang-kadang dia orang ni macam pandang musuh. Pandang sebelah. Saya tak setuju. Harap bawa InsyaAllah. Benda-benda itu memang saya setuju. Saya cukup setuju benda ni. Kita nak kena check and balance dalam konteks macam ni NGO. Kita kalau bila dia pergi kepada soal masyarakat maju ni, memang kita tengok di segi civil society ni penting untuk memberikan satu muhasabah kritikan yang membina kepada kita bukan ada niat kerajaan. Bukan ada untung apa benda pun. Orang marah sebagainya. Tapi kadang-kadang orang pandang ini sikit-sikit semua tak betul. Saya rasa itu kena minda tu kena perbetulkan lah. Okay, terima kasih kepada moderator. Baik, jadi kita mengharapkan satu tindakan yang tegaslah daripada pihak kerajaan untuk menangani isu inilah. Saya baca sedikit sebanyaklah komen-komen yang ada dalam bicara harakah kita pada malam ini. Hani Helwani Hani, kerajaan mesti tegas jenayah ini, ada yang sebut. Antara yang lain, Daniel Danila, PPIM memang terbaik, ada justifikasi untuk bantu dan infak untuk NGO ini. Tapi tak berapa nak dapat tu. Itulah bertuah saya berjumpa malam ni. Okey, baik. Kita ada juga yang sebut pasal Kopi Radix ni. Sepatutnya ada tindakan yang sewajarnya untuk tangani Kopi Radix, ada yang disebut kan. Jadi saya buka juga kepada penonton untuk bertanyakan soalan kepada panel kita. Kita ada 2 orang panel yang saya kira mampu untuk menjawab. Ada yang daripada ahli Dewan Negara, ada juga yang bergerak sebagai NGO yang menangani isu ni di lapangan. Baik, seterusnya kepada Tok Ki, Datuk Nazim. Apa yang kita kata PPIM telah buat dalam yang telah diambil untuk melindungi pengguna Islam berkenaan isu daging haram ni? Okey. Sebenarnya ada satu benda YB yang betul-betul kita ni nak letak harapan atas YB. Benda ni amat besar dan amat penting. Dia kalau duduk dengan NGO ni lah masalahnya, dia minta macam-macam. Okey.
kita ni saya ingat saya jadi ahli Majlis Pengguna Negara, saya ingat pada tahun 98 2000 antaranya. Masa tu Tan Sri sendiri menjadi menteri. Oh, okey. Masa tu JAKIM isu je bermula dengan isu berbola ikan yang haram, yang pakai darah semua sekali itulah. Masa tu sebelum tu Datuk Abu Hassan Omar, tapi dia antara cross masa tu Tan Sri sendiri, di mana masa tu pekerja untuk JAKIM masa tu dia bahagian hal ehwal Islam tak silap saya. Dia belum dikenali sebagai JAKIM tak silap. Dia punya kaki tangan ada 5-6 orang aja. Jadi macam mana nak mengurus? Kita pun faham tanggungjawab berat. Orang tak cukup. Jadi alhamdulillah telah kita bising-bising tambahlah. Sampai sekarang ni pun saya tak silap ada dalam mungkin hampir 2000. Benda yang kita nak bawa ni, nak minta bantuan, sokongan YB adalah sudah tiba, sebenarnya sudah lewat. Kalau nak ikutkan betul-betul, kita mempunyai akta halal kita sendiri. Cuba bayangkan negara kita tidak ada mempunyai akta halal. Ini yang nak minta ni. Maknanya sebenarnya akta halal kita dah minta dulu. Dan kalau untuk maklumat YB, di Eastern Michigan di Amerika pun ada akta halal. Oh, masya-Allah. Diundang untuk populasi Islam di sana. Jadi di sini kita tidak ada. Dan hari itu saya tak silap saya, masa Datuk Syekh jadi ketua pengarah JAKIM, dia kata dah ready. Tapi benda tu tidak tertolak. Dia kata nak itu dah. Jadi ni harap YB kita ni kalau dibawa, saya yakin maknanya kadang-kadang dia nak tunggu orang yang hebat juga baru nak lepaskan benda tu. Maknanya kalau itulah terjadi, maka kita ni dapat perlindungan yang lebih. Contohnya hari ini kalau katakan bawa babi di lori yang sebelum tu bawa ayam, lepas tu bawa babi balik pun tak ada salah apa benda. Pasal kita tak ada akta. Nak disabit ke pun tak boleh. Nak disabitkan suka, dan hari ini kita hanya berdasarkan akta perihal dagangan. Memang okey, tapi kita kena nak komplit. Maknanya macam Wabi sebut tadi, siapa nak bertugas, siapa nak ambil melaksanakan tanggungjawab penguasaan. Hari ini memang KPDNKK sajalah. Patutnya benda ini benda yang serius. Pasal kita nak negara kita berterusan dikenali sebagai sebuah negara yang pensijilan halalnya dihormati. Tapi bila di-attack dalam keadaan kita hari ini, maknanya orang akan pelik, ya ke ni? Contohnya. Jadi kita yang sudah tentu yang kita nak minta hari ini, secara rasminya kita minta ni, saya mewakili Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan juga maknanya rakyat Malaysia yang beragama Islam ataupun bukan Islam, dia pun nak faham juga. Minta Wabi bawa isu ni ke parlimen dan minta supaya akta ini diberi laluan. Pasal saya dimaklumkan dah telah siap. Boleh tanya sesuatu politik menteri agama kita, dia tahu. Supaya kita boleh Wan Muhammad, Datuk Wan. Datuk Wan Muhammad sendiri. Jadi itu satu harapan yang amat besar yang kita bawa kepada Wabi lah, untuk kita tentukan kita dapat melindungi pengguna Islam. Hari ini contohnya dia kata no pork. Banyak kedai sekarang ni, kedai Korea ke, dia tulis no pork atau no lard. Kita ni pun ingat okey lah. Jadi kalau ada akta tu dia akan jadi lebih jelas. Tak boleh suka-suka lah. Jadi itu kita buat macam-macam, tapi itu antaranya yang kita rasa paling penting. Kalau akta tidak ada, mungkin keadaan akan esok berulang balik. Baik-baik, cantik daripada Tok Ki. Terhadap harapannya ada satu akta halal. Dah draft ready dah. Ini dah ready. Nak dibawa kepada parlimen lah, insya-Allah. Okey, baik. Berkenaan dengan JAKIM, kepada Ustaz YB Ustaz Idris Ahmad, ramai yang menyalahkan pihak JAKIM mengenai isu ni. Jadi sepatutnya pihak mana yang patut dipersalahkan dalam, kita kata, dalam isu kartel daging haram ni lah? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudara pengusi. Dia berkenaan dengan sama juga dalam isu halal ni. Orang hanyalah untuk nak isu kartel ni, orang hanya nak untuk tala kepada JAKIM saja. Sama seperti mana kes kalau
orang yang tak boleh pergi umrah ataupun agensi-agensi umrah yang menipu. Orang pakat pergi tala tamu haji. Sebenarnya bukan. Itu kena kepada Kementerian Pelancongan. Dia bukan kepada tamu haji. Orang nak ingat bila umrah kaitan dengan Mekah, ini tamu haji kan. Dalam isu ni ialah kita kena tengok seperti mana yang kita maklum bahawa setiap apa yang daging untuk masuk ke negara kita ini, dia terpaksa melalui terutamanya ialah daripada Jabatan Pemantauan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS sendiri, dan mereka ni bertindak berdasarkan kepada punca kuasa yang ada kepada mereka, iaitu berkenaan dengan Akta 728. Itu yang mereka lakukan. Dan kemudian Jabatan Perkhidmatan Veterina perlu membuat pemeriksaan di loji pemeriksaan di negara tersebut. Jadi veterina ni kena pergi cek di negara yang macam kita katakan hampir dekat, tak silap saya dekat 28 buah negara yang kita import daging datang ke sini. Jadi kita sepatutnya memang kena pergi, pihak veterina kena pergi cek di sana. Dan pihak MAKIS pula dalam semakan segala dokumen tadi, sudah tentulah dokumen dikendaki seperti permit import, borang kastam K1, sijil kesihatan veterina, sijil halal. Dan sijil halal ni pula yang kita sebut tadi, sijil halal yang diberikan oleh JAKIM, dan juga mereka juga di sana negara-negara tu ada satu badan-badan Islam yang dianggap oleh pihak JAKIM sini menepati dengan apa yang ada kepada kita, maka JAKIM menerima. Jadi salahlah kalau orang hanyalah untuk nak ditalakan kepada pihak JAKIM semata-mata, itu benda yang silap. Itu benda yang silap, kerana benda ni adalah benda yang secara holistiknya mesti kena ditangani dengan semua pihak. Kalau berlaku ini, pihak kalau katakan kurang di segi soal enforcement, mungkin JAKIM dah bagi. Mungkin kelemahan dia kerana tak ada tenaga ataupun tak ada pegawai yang nak pergi cek balik, buat spot check ketika mereka nak renew. Mungkin waktu mereka nak renew mungkin elok, tapi yang pentingnya ialah untuk kita buat spot check supaya dapat ketika itu melihat sama ada benar atau tidak mereka itu menepati piawaian halal yang dikendaki oleh JAKIM dan juga dikendaki oleh pihak agama Islam kita sendiri. Wallahualam. Baik, semakin jelas penjelasan daripada kedua-dua panel. Jadi saya mengambil beberapa soalan yang ditanya oleh penonton kita, Muharram Yusof ni, kepada Tok Ki lah, sebagai pengguna, dan kita tahu syarikat dalang yang menipu sijil haram, boleh tak pengguna atau PPIM sebagai pihak pengguna saman syarikat yang menipu? Soalan kepada ahli panel kedua. Ya, memang boleh. Sebab kita pun ada terima juga persoalan-persoalan. Antaranya ada nak saman KPDN pun ada. Pasal dia kata KPDN ataupun JAKIM bertanggungjawab. Tapi benda ini bukan satu benda yang mudah. Okay. Benda ini untuk maklumat YB, saya nak share sikit ya. Yang tangkapan yang maklumat yang kita perolehi daripada kes penyeludupan yang dibuat di Kelang ni. Bila kita tengok syarikat, budak-budak Melayu semua. Budak-budak Melayu yang mungkin kerja sebagai driver, dibubuh di situ penuh ni. Saya ingat dalam 15 orang. Lepas tu bawah lagi, ada juga lagi satu grup lagi yang pengarah-pengarah syarikat, yang menjadi pengarah syarikat yang menipu ni. Yang mana bila kita pergi cek kat rumah, duduk rumah setinggal. Jadi dia menggunakan nama. Sebab sebenarnya saya nak share lah sikit pasal kan orang gaduh tak bubuh nama. Pasal takut dia bubuh nama pun, nama yang kena tangkap ni orang lain. Yang gunakan syarikat. Dia syarikat lain. Ini pun satu benda yang kita kena faham dan kita kena sedar. Pasal penggunaan nama ni satu benda yang banyak, Ustaz. Saya kenal satu orang. Dia ni satu tokeh dia ambil, dia bekerja. Gaji pun tak banyak, dalam 3,000 lebih je. Untuk menjaga building maintenance. Dia menjadi pengarah kepada 80 syarikat. Sampai ke Australia tu dia jadi. Jadi ini pun satu benda yang tak kena macam mana. Mungkin pendaftaran syarikat tu dia pergi pun tak apa. Mungkin
tak payah cop jari. Jadi mungkin proses ini perlu ditapis. Kerana bukan setakat itu saja yang kita nak share ni penipuan. Contohnya ada satu wanita ini, makcik lah ya, dia telah dibankruptkan sebanyak 83 juta. Oh, Masya Allah. Dia mengadu pada PPIM. Dia ni bankrupt selama 13 tahun. Dengan keadaannya susah hati, dah bankrupt. Nak pergi mana pun tak boleh. Jadi alhamdulillah kita ada kaedah macam mana kita pergi bawa kes ni bising-bising. Ditarik balik. Maknanya macam mana sindiket ni, kartel juga ni. Kita kena tengok kartel ni, maknanya dia berkuasa. Dia boleh guna nama orang ni. Cuba bayangkan kalau kita nak pinjam duit di bank, kalau YB tu okey lah. Kalau macam kita orang-orang bawah ni, mana dia gaji, slip gaji nak tengok, income tax nak kena tengok, bank statement nak kena tengok, segala-gala nak tengok. Yang ni makcik ni gaji pun tak sampai 2,000, boleh lulus 80 juta. Dan duit tu dia ambil keluar. Jadi ini berlaku. Jadi mungkin juga sesi kali ini adalah perkongsian macam mana penipuan begitu rancak di luar sana, dan orang yang kena ni nanya aja. Macam tadi, yang 84 syarikat kalau dia pakai nama, apa nak jadi? Dia pinjam puluh-puluh juta macam tu. Jadi benda ini berlaku. Dan yang kita tengok tadi, yang pemilik syarikat dia, pengarah-pengarah ni duduk di rumah setinggan, pakai bermotor buruk sangat. Dia kata saya tak tahu, kata dia, contohnya. Jadi ini yang kita rasa kita, yalah alhamdulillah kita bertuah pasal ada YB kat sini. Maknanya dia boleh berkongsi dengan pembuat undang-undang di luar sana macam mana nak kurangkan keadaan penginayaan seperti ini. Jadi kita amat berharap, maknanya pengguna juga ambil kesempatan ini untuk sedarkan diri kita, maknanya pasal yang nak makannya kita. CJ halal ni YB, memanglah hari ini bukan susah buat CJ halal. Buat apa ni, IC pun orang buat, apa lagi nak buat CJ halal, cop aja. Jadi maknanya kita sebagai pengguna kena memberitahu diri kita supaya berhati-hati. Kadang-kadang orang tengok semua yang pakai tudung, pakai pemakan, ingatkan kedai itu betul halal, tapi dia pun tak tulis halal. Jadi ini kita sendiri kena bertanggungjawab kepada perut kita. Pasal yang nak makan adalah kita sendiri. Baik, cantik nasihat daripada Tok Ki. Jadi seterusnya kepada Ustaz Aidil Ahmad. Ramai yang mengatakan ada kaitannya dengan isu ni dengan rasuah dalam kaki tangan kerajaan. Apa pandangan Ustaz berkenaan ni? Okey, terima kasih. Sebab itulah Islam ni dia sebut dalam Quran, disebut la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta dengan secara batil. Secara batilnya antaranya banyaklah. Makan harta yatim, makan harta wakaf, makan bukan hak dia, dan juga rasuah juga ialah merupakan salah satu daripada jalan batil. Rasuah tidak berlaku sekiranya tidak ada orang yang memberi. Sebab tu dalam Islam dia sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang hak beri pun masuk neraka, hak yang terima pun masuk neraka. Dua-dua tu kena. Dia tak akan berlaku kalau kalau dia nak bagi kita tak ambil. Yang berlakunya sebab ada positif dengan negatif. Kalau negatif dengan negatif tidak berlaku. Ini kes dia apabila ada orang menerima. Sama juga dengan kes dadah. Sebab tu kita sekarang pertikaian bab dadah ni. Hak duk kena tangkapnya, hak yang makfid dekat bawah tu. Tapi mana dia pengedar besar-besar, pusher dia mana sebagainya. Ini menjadi kemusykilan kepada kita. Dan balik kepada cerita ni juga, saya tidak nafikan ini ialah merupakan punca utamanya ialah soal rasuah. Pada saya guna tagline saya ialah, kalau arak itu ummul khaba'is, al-khamru ummul khaba'is. Arak itu ialah ibu kepada segala penyakit, segala orang kata segala kemusnahan, dan rasuah ni ialah merupakan bapa kepada peruntuh negara. Hari ni dadah masuk Pejam mata kerana rasuah. Orang sanggup buat apa saja. Ini benda-benda yang berlaku. Dan kita tengok ni juga, sebab itulah kita rasakan dalam soal kita memerangi soal politik wang sebagainya, soal kita tak nak macam ni.
Politik wang ni bahaya. Esok Boleh beli. kalau saya ada duit, saya dapat daripada Yahudi ke, Betul. duit daripada mana-mana dunia dapat, Okey ya. saya boleh bagi. Okey. Datuk boleh bagi RM10, saya bagi RM10, RM50 sen je. 20 pun boleh bagi. Tak, lebih RM10 sen je. Orang sokong saya. Ni bahaya. Dia sudah akan hilang credibility. Ya. Dia akan hilang soal banyak benda-benda yang hilang. Termasuk dalam soal bila kita bincang hari ni. Betul. Memang kita tak nafikan. Itulah dia ya. Malam saya sebut di parlimen, saya kata gudang yang menyimpan barang-barang ni, saya kata ini bukan gudang sebesar kotak mancis. Macam mana tak nampak? Ini kena siasat lah. Kena siasat ya. Pelik kan? Betul, betul. Kita di Malaysia ni SB kita orang terbaik, kita ada risikan kita terbaik. Macam mana benda yang Tak macam ni nampak, tak boleh buat? Betul. Ini bukan benda satu kotak mancis, tapi benda yang besar. Sebab itu pada kita ialah soal-soal seperti begini, soal rasuah ini merupakan benda yang penting. Judi pun sama, kita PAS konsisten soal judi. Jangan duk anggap PAS kita kompromi soal judi, tak. Sebab tu negeri hak kita ada di negeri kita di Kelantan, di Terengganu, kita judi kita tidak ada. Tidak ada judi. Sejak daripada tahun Kelantan 1990 kita merintah, dan Terengganu 1999. Tak ada judi. Memang tak ada judi. Lesen judi Alhamdulillah. hak yang tak Yang ada. tak lesen. Tak lesen tu kita luar kemampuan kita lah Tak, kan. maknanya ada di menjadi polisi. Ambil polisi pasal walaupun lesen tu diberi melalui MOF, Ya. tetapi nak buka lesen tu ialah kan majlis lah. majlis. Kita gunakan undang-undang kuasa malih Tak boleh. kerajaan tempatan. Tak Kita boleh. ambil itu, kita katakan ada yang kita tak boleh nak guna kaedah ni, kita guna kaedah yang boleh kita lakukan. Antaranya itu salah satu daripada cara untuk kita nak membasmikan dalam soal itu. Arak pun sama. Arak pun kita hanyalah beri lesen kepada tempat-tempat yang mungkin majoriti orang bukan Islam ramai. Ya, Kita kontrol. Tak adalah dia nak macam jual kat Semua ni. macam kedai dia 24 je. jam. Tak benar. Di sana tak boleh. Di sana maknanya kedai 24 jam tak jual ke? Ada tak ada? Oh, tak ada. Tak ada, itu memang tak ada lah. Itu menjelas memang tak ada lah. Ni kalau nak bagi pun lesen arak hanyalah tempat yang nak jual tu orang majoriti dah ramai. okey. Memang dia tu tempat dia, tapi yang untuk nak jual biasa tak boleh. Itu polisi yang kita lakukan. Soal ni soal kita sebut tadilah. Soal rasuah ni pada kita dah jadi parah sebenarnya. Dah parah. Kita berurusan, minta maaf lah, kita berurusan. Saya cukup sedih apabila majoriti di kalangan pegawai kerajaan ni orang Melayu, orang Islam macam kita. Dia mati, kita kena sembahyang pada dia. Dia mati, kita baca Fatihah untuk dia. Kita sedih. Dan mereka faham. Dan benarlah Nabi SAW sebut dalam hadis dia, la yazalu qalbul kabir syabban fi thnatain, kata Nabi sebut hati manusia ni sentiasa muda walaupun dia tua. Okey. Macam Datuk, walaupun Saya dah tua dah. saya pun tua dah. Kan? Walaupun orang kata kita ni dah tua, tapi muda. Hati muda. Hati dah muda hati ni. Dua benda Nabi sebut. Oh, okey. Dua. Mas sebut tu betul. Yang pertama ialah tul amal. Panjang angan. Oh. Memang kita tak mau nak mati. Okey. Nak tak mau mati kalau boleh tu. Itu Nabi sebut. Memang saya pun sama. Iyalah. Yang kedua apa dah? Hubbul mal. Sayang kepada harta dunia. Ni dua benda ni memang menjadi ujian kepada kita. Ya. Ujian kepada kita, termasuk saya sendiri pun. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis dia bab dunia ni. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada makan rasuah kerana tua-tua dah. Tua-tua dah makan rasuah. Atau kita macam umur saya pun, orang panggil apa, dah 40 tahun ke atas ni nikmat Tuhan tarik dah. Pertama nikmat makan. Dulu nasi saya 3 kali. Sekarang nasi saya sekali ya. Dulu gula kita tengok sekilo, kita tengok boleh makan sampai sebulan tak habis. Sekarang gula kadang-kadang sampai naik semut. Dah masuk kelab, potong kaki orang panggil. Misal kata, saya alhamdulillah tak ada apa lagi lah. Nak tunjuk contohnya, nak sebutnya ialah Ya, ya. apa Tuhan ni tarik nikmat kita. Tiba-tiba kita pula mendapat daripada sumber yang haram. Lagilah ya. Cuba bayangkan, awak tinggal duit banyak, Kau boleh buat awak dalam kubur kena seksa. Sedangkan anak cucu awak enjoy dengan harta yang haram. Kena fikir bab tu. Betul. Siapa tak nak duit, Datuk? Tak kisah. Islam bukan larang. Sebab duit ni Islam tak larang. Walaupun kita tahu, saya sebut tadi, manusia ni tak pernah puas. Nabi sebutlah hadis yang lain. Nabi kata apa? Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin labtigha salisa. Anak Adam ni kalau beri 2 telaga emas, tak cukup. dia nak telaga emas ketiga. Sehingga apa? Hatta yamla fifi.
sehinggalah mulut dia penuh dengan masuk tanah merah baru dia puas. Ini manusia. Ini manusia sebenarnya. Manusia tu macam tu keadaan ni. Dia semua manusia, saya manusia. Walaupun saya ustaz, saya manusia. Kita ada sifat yang Nabi sebutkan tadi. Oleh itu, dalam soal rasuah ni, kita katakan tadi, ilmu saya tak cukup. Hak yang duk ambil rasuah juta-juta, hak cerdik lah ni. Datuk beritahu lah macam mana dia buat account bank, dia tipu orang macam-macam kan. Itu hak cerdik. Hak bodoh-bodoh ni dia cakap ambil RM2.5, RM3.5 je kan. Hak bodoh-bodoh ni kan, dia lepas RM10 gitu ya, file lepas RM10. Hak yang cerdik ni, hak otak ni pandai dia transfer account sana masuk online ni, pandai. Kalau nak pendek kata, kalau pendakwa raya yang tak kemas tu kalah. Lepas memang hebat dia tu. Sebab tu ilmu tak guna. Ilmu mesti beramal. Sebut iman saja. Islam, orang Islam, saya Islam, bagainya Islam saja. Tapi Islam hati dia tak masuk di dalam diri dia. Sebab itulah Nabi sebut iman. Sebab tu ada satu orang seorang badui datang jumpa Nabi. Dia kata apa? Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada seorang badui datang jumpa Nabi. Dia kata aku beriman. Allah Ta'ala kata kat Nabi, qul lam tu'minu, kamu tak beriman. Kata apa? Iman kamu tak masuklah hati kamu. Sama kadang-kadang sebut, walaupun saya kata saya ustaz ke, jangan fikir walaupun ustaz kita kata sini orang ngaji agama macam saya pun, kita ada lagi kuat ujian, pakai kepiah ujian pun. Sebab ni tak boleh bukan. Sebab tu iman mesti diterapkan di dalam diri kita dalam soal ni. Sebab itulah kita ialah kita harapkan sangat budaya rasuah ni budaya yang mesti kita benteraskan, supaya kalau tidak jahanam. Ini kita tengok ni, kita cakap soal daging. Betul. Kita tak cakap soal keselamatan negara. Soal berkenaan dengan bagaimana bolosnya sempadan kita, dadah sebagainya. Ini punca daripada soal rasuah tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Aidil Ahmad di atas penjelasan mengenai rasuah dan juga ketegasan daripada Ustaz sendiri. Jadi kita pun berada di penghujung rancangan kita pada malam ini. Jadi untuk pengakhirannya, saya nak minta kedua-dua panel dimulakan dengan Tok Ki untuk memberikan rumusan berkenaan tentang isu kartel daging haram inilah. Okey. Kita kena ingat ya, benda ini saya baca rupanya kartel ni YB, dia bukan Malaysia saja, satu dunia. Dahsyat tak dahsyat. Dan dia orang ada duit, ada pengaruh, ada macam-macam. Akhirnya kita kena melihat kepada diri kita sendiri. Maknanya yang nak makannya kita, yang nak mencari duit untuk keluarga pun kita. Duit macam mana yang kita belanja itu akan mewarnai kehidupan kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Jadi kita kena mencari kaedah macam mana nak mengelak. Contohnya hari ini, dengan adanya isu ini, saya rasa ramai juga orang yang bersalah nak makan daging. Jadi macam mana nak kehadapan ni, macam mana? Risau apa dengan tindakan, halal. macam mana nak buat ni? Nak makan daging macam tu, nak makan ayam lemas pun banyak. Jadi apa yang kita nak buat sekarang? Jadi saya rasa setiap orang Islam lah ya, kena berazam untuk memperbaiki kehidupan dia supaya kita mempunyai kehidupan yang diberkati. Pasal hari ini kita kena ingat, kalau dapat kalau berkat sikit pun melebihi. Kalau tak berkat, banyak macam mana pun Tak cukup. macam telaga emas ke apa benda pun tak cukup. Jadi rasanya kita kena balik minta saya nak duduk dengan ustaz dia lepas-lepas ni, nak bincang macam mana cara dia nak membawa kesedaran ini. Pasal dunia hari ini YB, biasanya ibu bapa akan mengajar anak-anak dia belajar rajin-rajin supaya esok kau nak beli barang, nak beli rumah besar apa benda. Dan itu arah kita. Jadi anak-anak pun mungkin itu yang dilihat. Dan kita pun manusia biasa. Jadi nak salahkan sangat pun tak boleh juga. Tapi maknanya kita kena ada buat perancangan dalam keluarga. Macam mana kita nak didik keluarga kita supaya keluarga kita ini mempunyai arah tuju yang jelas. Mungkin sedikit saya nak mulakan sedikit, pasal saya tengok ini antara masalah paling besar kita ya. Kita begitu terdedah dengan riba. Begitu terdedah dengan riba. Dan malangnya juga, kita pun kadang-kadang tak berasa riba biasa je. Tak ada, pasal dah semua.
Nabi Muhammad pun ada menyebut yang kita mungkin sukar nak mengelak. Tapi sukar nak mengelak tu satu. Tapi kita ni nak mengelak ke tidak? Kadang-kadang pun tak teringat. Jadi kalau boleh, contohnya kita bermula, pasal bila kita terlibat dengan riba, maknanya kita macam berperang dengan Allah dan Rasul. Lebih kurang begitulah saya ingat dia punya hadis itu. Jadi macam mana kita nak mulakan langkah pertama kita? Contohnya kita nak lari daripada riba. Mula-mula dengan azamnya lah. Maknanya kita mungkin cerita dengan anak-anak, jangan riba, jangan rasuah, maknanya kita kena ada panduan sendiri. Pasal kalau tidak, kita akan melihat sehari ini orang tak tengok nilai, kurang sangat. Orang tengok kejayaan. Kalau kereta besar, berjaya. Rumah besar, berjaya. Kalau kadang-kadang yang bijak, dia tak, yang pandai, yang Allah bagi ilmu pun dia dah kurang pandai. Dia nak pandai yang glamour. Orang yang pergi film star lah. Jadi kita takut ini kalau kita tak ada jelas, maknanya pengaruh hari ini kebelakangan ini, pengaruh ini dibawa daripada bilik tidur ke bilik air semua sekali. Ini merupakan satu cabaran yang besar. Jadi kalau boleh kita mula dengan keluarga kita, memperkasakan keluarga-keluarga kita supaya faham. Jadi kita perlu orang macam YB untuk attack area ini supaya kita dapat balik kepada keimanan yang seharusnya. Pasal hari ini kita tengok mudah sangat. Dia tak ada babi tak apa. Dan kadang-kadang pun kita tengok ada setengah-setengah tempat tu dia pun tak kata halal. Lepas tu kita pula tak apa, kita pula mengiyakan. Jadi saya rasa kita kena jaga diri kita, elakkan daripada rasuah, elakkan daripada jenis haram, elakkan riba untuk permulaan kita. Lepas tu yang lain tu kita kena doa lah pula, maknanya kita berusaha. Jadi kita harap YB sendiri dengan kedudukan dan kuasa yang ada, kalau dapat maknanya kita attack hati-hati ni supaya dia terbuka YB. Supaya kita kata orang pergi ke jalan yang kita harapkan membawa kita kepada keberkatan yang kita cari. Baik, terima kasih. Terima kasih. Begitulah rumusan daripada Tok Ki. Seterusnya kita pergi kepada rumusan daripada YB Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator untuk kita berada di pengakhiran siaran kita pada ini. Pertamanya bila kita bincang bab kartel dengan haram ni, satu saya pun bercakap di dalam parlimen ketika membahas hal berkenaan dengan bajet baru ni. Pertama saya cukup kesal, masuklah juga waktu saya menjadi ahli parlimen tahun 2018 tu, satu sesi lepas, saya selalu cakap soal berkenaan dengan food security ataupun soal orang panggil keselamatan makanan, dan juga dia dah jadi orang kata soal makanan ni benda yang perlu kita memberikan titik berat. Jadi agak pelik lah saya kata, Malaysia ni negeri Khatul Istiwa, buminya luas, tanahnya luas, tiba-tiba kita import semua, termasuklah lembu, serai, halia. Serai halia, mana pelik. Ini satu benda yang agak pelik yang berlaku dalam negara kita. Dekat mana tak kena cek. Apakah kerana lebih suka kita import kerana untuk bisnes kita, bila kita nak dapat AP, nak dapat sebagainya. Ini satu benda yang perlu kita perbetulkan. Dan saya pun baru ni waktu ketika membahaskan di dalam Senate baru ni pun kita sebut, kerana kita akan mengalami soal selalunya ketergantungan kita dengan sumber kita lah daripada Petronas. Kerana kita tidak boleh harap Petronas, kerana Petronas pun kerana masalah dunia hari ni minyak yang turun. Patutnya perkara-perkara selain daripada soal kita ni jimat berbelanja, kita juga mesti memikirkan supaya kita mengurangkan untuk mengimport barang makanan. Hak boleh kita buat. Mungkin mungkin teknologi kita nak buat, mungkin kita terbang, hebat-hebat kan. Tak apalah ni, hak makanan kita boleh buat. Kan? Lembu kita boleh buat. Kadang-kadang sampai dekat nak korban sampai 5,000, 6,000. Yang paling malu sih kadang-kadang kita nak korban hak orang Islam, beli kepada orang yang bukannya boleh korban. Itu yang kita amat sedih. Saya selalu tempat saya korban, saya buat pusat khidmat saya hampir dekat 20 ekor, 25 ekor. Kadang-kadang terpaksa ambil, tak ada online. Ini kesedih kita boleh mikirkan. Sedangkan kita ni patutnya benda itu boleh dibekalkan sendiri. Kalau boleh bekal sendiri, kurang-kurangnya nak sembelih tu kita tahu dah
tengok depan biji mata kita. Hak yang ni kita kata halal tak apalah, kita kata halal. Tapi sejauh mana kita tak tahu. Akhirnya kita tengok termasuklah diri saya tu, okey. Saya sembahyang kadang-kadang khusyuk berkurang dah. Mungkin antaranya mungkin punca-punca daripada makanan. Segi fiqh okey. Ni kita cakap tentang tasawuf. Tasawuf ni kita Islam ni mesti ada akidah, mesti ada orang kata syariat dan juga tasawuf. 3 benda. Kalau sakat fiqh saja cukup, tak ada masalah. Tapi khusyukmu macam mana? Sembahyang macam mana? Doa macam mana? Kita benda-benda gitulah kita kata tadi. Satu pada saya ialah perlu memikirkan soal supaya kita memperbanyakkan soal bentuk-bentuk kita sendiri. Usaha kita sendiri, bukan daripada yang lain. Yang keduanya soal penggunaan logo halal ni pun kena pastikan betul-betul mereka guna ni, dan penguatkuasa ni mesti diadakan dengan baik. Dan kita sebagai pengguna ni sepatutnya kita kena pilih halalan tayyibah. Kena halalan tayyibah. Betul, kadang-kadang orang lain ada tengok makanan dia sebut pada dia, kita tak salah dia. Kedai orang bukan Islam tak salah dia, dia kata dia kata tak, yang tak, kedai yang tak ada babi. Tak ada apa, pada dia yang haramnya ialah babi. Yang haram pada dia itu saja. Sedangkan kita kena tengok dalam Islam cara basuh dia bersih dengan cuci suci lain. Kan? Bersih, misal kata macam kain kita kena najis. Kan? Memang bersih. Kita kalau air tak mengalir tak suci. Mereka mungkin pada mereka ketika basuh tadi mungkin bersih tetapi tidak suci. Sebab tu apabila halalan tayyibah, bersih dan juga suci. Ini yang perlu kepada kita semua. Selain dia penguatkuasa, perlu ada kesedaran civic, perlu ada kesedaran ilmu rakyat di kalangan rakyat pun ada. Dan yang akhir sekali kita harapkan juga pihak kerajaan terutamanya memberikan kerjasama yang baik kepada NGO pengguna ni. Kerana mereka ni menjadi watchdog. Menjadi untuk nak memerhati. Kadang-kadang kita tidak ada orang panggil tenaga kita sendiri. Kita faham. Kita nak hire, kita nak employ kerja orang tu mungkin kos sebagainya. Sedangkan NGO ni bergerak dengan secara sukarela. Mereka bergerak, mereka yang melaporkan dengan baik dan berikan kerjasama yang baik pada mereka untuk yang kalau kita perlukan kepada kata mereka untuk menggerakkan sedikit dana dan sebagainya. Walaupun mereka bergerak secara tanpa body, kita perlu meraihkan dalam gerakan-gerakan pengguna konsumer ni mesti diberikan pengiktirafan yang baik daripada pihak kerajaan. Saya rasa itulah untuk bincangan kita pada malam. Terima kasih dahulu. Terima kasih dulu pasal nak bawa sikit. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan di atas rumusan daripada YB Ustaz Idris Ahmad. Sebelum kita habis, kita baca sedikit sebanyak komen-komen daripada kita punya pelayar lah. Dharma Yusof, pihak kerajaan kena perkasakan lagi penguatkuasaan termasuk cek premis khususnya kilang yang ada sijil halal. Pak Samad Alpasino, tergamar orang Melayu kita sendiri yang tidak sensitif soal halal dan haram. Ini ada satu permintaan kepada PPIM. PPIM tolong senaraikan penipuan-penipuan yang berlaku dalam Malaysia. Boleh. Ada lagi cadangan yang lain. Setiap pengisian khutbah Jumaat perlu diwawarkan. Jadi itulah antara komen-komen daripada penonton kita. Alhamdulillah selesai sudah untuk perbincangan kita pada malam ini bersama dengan dua panel kita. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Ustaz Idris Ahmad. Dan yang kedua, Datuk Nazim Johan, di atas perkongsian pengalaman dan juga pendapat mengenai isu kartel daging haram ini. Jadi sama-samalah kita mengambil manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini. Seperti mana yang disebutkan tadi, kita perlu lebih berwaspada terhadap sindiket-sindiket yang sangat rancak pada ketika ini. Dan jangan kita ambil mudahlah berkenaan tentang soal isu halal dan haram. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk pertemuan kita dalam Bicara Harakah pada malam ini. Terima kasih kepada semua penonton yang setia daripada awal sampai habis. Dan kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Untuk itu saya tutup dengan tasbih kafarah suratul An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.